Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Alhamdulillah, kita menarik nafas yang baru untuk hari ini. Hari yang baru. Hari ini hari Selasa, 18 Ogos 2020. Hari ini bersamaan 28 Zulhijjah 1441 Hijrah. Bertemankan kami bertiga, saya Fazli Fuad dan juga rakan-rakan saya. Saya Marsila Hassan. Dan juga saya Anim Izzati Rizki berteman anda semua insya-Allah hari ini 1 jam 30 minit bersama dengan anda di MSI. Seperti biasa, kita sentiasa berkongsikan perkembangan terkini dan juga informasi yang penting untuk anda semua. Jadi harap-harapnya anda menjadi salah seorang penonton kami dan ikuti kami di FB Live MSI TV3. Selain daripada itu, bolehlah saksikan kami di TV3 seperti biasa. Perkembangan hari ini, seperti biasa yang kita nak kongsikan, perkembangan terkini tentang COVID-19 dan juga apa yang dikabarkan semalam juga dah pun dikongsikan tentang mutasi yang baru yang telah pun dikesan jenis D614G. Betul. Yang dikatakan sebagai Super perebak spreader. utama ataupun super spreader. Betul, dan kita tahu virus ataupun perebak utama ataupun super spreader ini ia mampu merebak 10 kali lebih pantas berbanding virus biasa, kerana jika seseorang itu mendapat super spreader, maknanya orang yang berhampiran mereka juga boleh terkena virus itu dengan cepat, dan terutama ketika super spreader itu atau perebak utama itu batuk dan bersin. Jadi itu pentingnya untuk kita sentiasa memakai pelitup muka walau di mana saja kita berada jika kita keluar rumah. Super spreader ini mula dikesan pada Julai 2020 dan kalau kita perhatikan dalam statistiknya, hasil ujian pengasingan dan kultur terhadap pesakit bawah siasatan PUI melibatkan 3 kes, iaitu melibatkan kluster 3 kes Sibuan Gangga dan juga 1 kes melibatkan kluster Ulu Tiram. Dan seperti mana yang Marsila katakan tadi, memang ianya merupakan merebaknya 10 kali lebih pantas dan itu yang kita tidak mahukan, dan kita perlu cakna tentang perkara yang telah pun kita war-warkan. Betul. Hari-hari sebenarnya kita telah pun memberitahu tentang SOP ya, tentang wabak COVID-19 ini, khusus sekali terutama sekali untuk anda yang berada di Kedah. Betul. Kalau kita lihat ada 4 kluster yang telah pun dicatatkan di Kedah, antaranya kluster Sibuan Gangga, Tawa, Muda dan juga Salah. Dan di sana di Kedah sebenarnya telah pun tempat-tempat yang disebabkan penularan wabak di sana, mereka telah pun menutup pelbagai sektor ekonomi di sana. Betul. Ya, dan disebabkan itulah sebenarnya kita harus cakna tentang SOP ini. Okey, dan apabila dikatakan merebak 10 kali ganda lebih pantas daripada apa yang berlaku sekarang ini, ia juga dikhawatiri tidak dapat menggunakan vaksin yang sedang dinaikkan sekarang ini. Beberapa vaksin sedang pun dinaikkan, dan kalau kita ikutkan apa yang dikabarkan oleh WHO, 168 vaksin yang sedang diusahakan. Dan 28 daripada 168 vaksin itu telah pun diuji ke atas manusia, dan 6 daripada 28 yang telah pun diuji itu baru masuk ke fasa yang ketiga. Dikhawatiri mutasi D614G ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan vaksin yang sedang dinaikkan. Itu yang lebih dikhawatiri. Kerana usaha telah pun dilakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Hampir setahun lah kan kalau kita katakan ini, hampir setahun dikatakan sedang menaikkan vaksin ini. Itu yang paling dikhawatiri. Jadi apa yang dikabarkan juga, langkah awal masih lagi yang sama seperti yang Marsila dan juga Fazli kabarkan tadi. SOP. Itu yang perlu dilakukan untuk mengelakkan diri kita daripada terjangkit dengan mutasi ini. Sebab kita perlu mematuhi SOP itu dengan betul, dengan kita tidak boleh melanggar SOP kerana perbuatan melanggar SOP itu boleh mengakibatkan banyak kesan buruk. Itu pentingnya seperti yang Anin kata tadi, SOP itu perkara yang paling utama sekali. Dan saya nak kongsi sedikitlah bagaimana super spreader ini pertama kali dikesan di Wuhan, China, di mana seorang pesakit dilaporkan telah menyebarkan virus kepada 14 orang pekerja kesihatan pada Januari. Itu yang kes pertama super spreader dikesan di Wuhan, China. Jadi kita tahu kan kerana seorang boleh dalam satu masa saja, dalam masa satu hari saja dia mampu menyebarkan virus itu kepada 14 orang di sekelilingnya. Kerana kebiasaannya COVID-19 yang biasa kadang-kadang dia tidak menjangkiti orang, dan kadang-kadang hanya 2 ke 3 orang sahaja yang akan boleh dijangkiti. Tidak lupa juga mereka yang tidak ada simptom, kan? Tak ada simptom, tahu-tahu je terjangkit antara yang berdekatan itu dengan mereka. Itu paling bahaya sekali, kan? Betul. Okey, sebab semakin lama semakin banyak perkara yang dilonggarkan dari segi kita pun tahu tambak Johor di mana antara laluan paling sibuk di dunia ni telah pun dibuka semula. Kini kembali 2060 dikabarkan sehari yang akan melalui kawasan keluar dan masuk sempadan Johor Bahru Singapura itu pun salah satu sebenarnya berita baik
bagi mereka yang bekerja di Singapura, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, mencari makan di Singapura. Tetapi walau bagaimanapun kita tetap khawatir. Kan? Sebab semakin lama semakin banyak kelonggaran yang diberikan, semakin tinggi potensi untuk kita menyebarkan lagi penularan COVID-19 ini. Betul. Dan kawalan kendiri Okey. itu juga sebenarnya penting dalam mengelak virus ini daripada terus tersebar. Kita perlu menjaga diri kita sendiri pada perkara ini terjadi. Ya, selain daripada itu, perkembangan terkini juga kita tahu beberapa hari yang lalu telah pun Rusia telah pun mengumumkan tentang penemuan satu vaksin baru di mana vaksin ini dinamakan sebagai Sputnik V vaksin yang dikatakan telah pun digunakan oleh anak Presiden Rusia sendiri, Vladimir Putin, dan dikatakan memberi kesan kekebalan mampan pada diri untuk mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19. Jadi kita ingin dapatkan sedikit sebanyak pengetahuan daripada Duta Rusia ke Malaysia yang mana kita sempat menghubungi semalam, dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan tuan yang terutama Nail Latifov yang kalau pun sudah bersedia di talian video sekarang ini. Hello. Hello, yes. Hi. Okay, kita dapat menghubungi. Good morning. Okay, good morning. Good morning. Okay, so thank you so much for accepting our invitation for the very Not last at all. minute. Okay. You're always welcome. Okay, so we're talking about the latest updates about the Sputnik V vaccine that has been announced and registered, that Russia has been approved before the crucial test has been done, and it says that it's safe and effective. So maybe you can share with us the progress about the Sputnik V vaccine that has been going on there. You see, Firma, thank you very much for your question. You have already told that the Russian produced this vaccine, and our president told that the vaccine was registered. You see, we have all the two stages of trial of this vaccine, and of course, different kinds of animals and two types of primate was used in this trial. And now we are on the third stage of this trial, and more than 2,000 volunteers take part in this trial in Russia, and a number of volunteers in different countries of the world, especially in Middle East countries and Latin America countries. And you see, our specialist said that we have a very good result. There were no unforeseen or side effects of this vaccine. All the volunteers feel very good. And there were no cases of the second infection was observed during this trial. And of course, we are ready to share with our results with all over the country, with all countries all over the world, and especially with Malaysia. We have some contacts with Malaysian specialists on this issue, and hope that we have a good prospect for further cooperation in this sphere. And you see, speaking about cooperation, I mean that we are not, of course, we are ready to bring this vaccine here and to deliver into Malaysia. But you see, from our point of view, it will be much better if we can produce the vaccine here and not only bring it here and to pour into the ampoules, but produce in Malaysia. Because you see, as we understand from our contacts with Malaysian specialists in different fields, Malaysia have significant potential in science and industry, and we have a lot of opportunities to produce vaccine here. And you see, I would like to stress one more thing, that we are ready not only to produce it here, but we also are ready to transfer technology of producing this vaccine. But because you understand that it is a matter of agreements between our government agencies and maybe some business companies. Okay, so we're talking about, of course, it has been released and it's been approved, the effectiveness of the vaccine, but it also has been many things that has been raises worries among scientists all around the world, because we heard that it never passed the crucial test from WHO, but it has been registered at Russia. So even though it's 20 nations has been requested about the vaccine, but we still have to raises the worries about among the scientists. Maybe you can comment on that.
Yes, of course. I think it's quite natural that some specialists has doubts about our vaccine, but I think that the best way in this situation is just to join our efforts and to see what we have. Yeah. Because you see, I think it's very important to collaborate and to cooperate between different countries. You see, as I know, about more than 165 types of vaccines are now developed in different countries in the world, and I think that we should concentrate maybe on the most promising vaccines, because you see, we met a global challenge, and we should respond globally. You see, it's not some kind of competition, and it doesn't matter who is the first. I think the most crucial thing is the result, and we are ready to cooperate with all other countries interested in the vaccine, in producing this vaccine and having all the necessary tests. Okay. You see, our specialists thought that we are ready. We will be ready to produce this vaccine on September, and the mass vaccination can start in October. But of course, before massive vaccination, we should finish all our tests. I have already mentioned that we are on the third stage now, and hundreds, thousands of volunteers take part in these trials. We are ready, of course, to share all our results with our specialists. And you see, there was some doubt in Malaysian newspapers. To ask these questions from our Malaysian authorities and Malaysian specialists, we sent the materials on this about this vaccine to Ministry of Health, to the Ministry of Interior, to Ministry of Science and Technology, and to some research centers of Malaysia. Hope the Malaysian specialists can check all these materials, and if they have some questions, we will be ready to answer them. But you see, we should receive this question. Okay. Thank you so much, Sir Nail Latifov. Thank you so much for the updates. All right. Thank you. Thank you. You see, maybe if I have 1 minute, I would like to stress once more that we are ready to cooperate with Malaysia in this sphere, and not only in producing, but in developing of this vaccine. And we are ready to transfer our technologies. And you see, I would like to stress one more thing, that our contacts begin maybe more than 2 or 3 months ago. We have an agreement between our Ministers of Foreign Affairs, His Excellency Muhsin Hussein, and our Minister Sergei Lavrov. We have a video conference between our specialists. And during these contacts, we understand that Malaysia doesn't produce their own vaccine. Any kind of human vaccine. And you see, we are ready to cooperate in this sphere also, because we have an experience in this sphere. Maybe you have heard that we help our colleagues, for example, in Nicaragua, Cuba, and some other countries to create a vaccine center. And as I understand from my friends in different scientists in Malaysia, Malaysia is now thinking about creating such kind of vaccine center in Malaysia. We're always hoping the best for our country. In this sphere. Yes. It is correct that we always hoping the best for our country. By the way, thank you so much, Mr. Nail. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, right. Goodbye. Okay, goodbye. Be safe and be healthy. Okay. Thank you. Goodbye. Itu dia Tuan Yang Terutama TYT ataupun His Excellency Nail Latifov, Duta Rusia yang ke Malaysia. Sedikit mungkin kita boleh rumuskan tentang perbincangan dan juga membual kita bersama dengan Mr. Nail, Sir Nail tadi. Apa yang dikabarkan sekarang ini adalah sedikit masalah yang timbul adalah dalam kalangan saintis yang menunjukkan rasa risau apabila kita kerana ujian klinikal yang dilakukan ke atas Sputnik V vaksin itu hanyalah kurang dari 2 bulan. Nak dibandingkan dengan apa yang ada dalam WHO list sekarang ini, 168 vaksin yang telah pun dinaikkan daripada awal lagi, tapi masih lagi melalui fasa crucial clinical test. Jadi itu yang dirisaukan, menimbulkan kerisauan dalam kalangan saintis. Tapi apa-apa pun kita mengharapkan yang terbaik juga. Kalaulah ini merupakan salah satu
satu jalan yang boleh diselesaikan dan boleh diberikan. Pastinya perkara lain yang perlu dilihat iaitu financial. Bagaimana kita ni, adakah kita mampu ataupun tidak, Malaysia mampu ataupun tidak untuk mendapatkan vaksin dan sebagainya untuk Saya percaya diberikan bukan saja Rusia malahan seluruh negara sebenarnya. Sekarang ini para saintis di negara masing-masing sedang bertugas lumus untuk menyediakan vaksin. Dan seperti mana yang Senail katakan tadi, sebenarnya pihak Rusia memang amat akan menjalinkan hubungan kerjasama antara negara-negara yang terlibat. Contohnya di negara Asia Tenggara, antara negara yang dikatakan berminat ialah Filipina dan juga Vietnam. Dan secara keseluruhannya 20 negara telah pun meminta sejumlah 1 bilion dos Sputnik V. Maknanya 20 negara tu total kan dia 1 bilion. Bukan setiap negara tu dia request, dia minta untuk 1 bilion, tetapi dijumlahkan kepada 20 negara itu merupakan 1 bilion dos Sputnik V vaksin yang telah pun diminta oleh 20 buah negara. Baik, kita nak kongsikan jumlah kes coronavirus di seluruh dunia. Setakat ini terdapat 22,33,705 kes, di mana dalam 22 juta lebih kes ini terdapat 776,775 kematian dicatatkan, dan jumlah kes sembuh adalah sebanyak 14,773,464 kes. Itu keseluruhan di seluruh dunia. Baik, kita nak beralih kepada perkembangan semasa di surat khabar hari ini. Okey, kita mulakan dulu dengan harian Metro. Di muka 2 dan 3 ini mengenai kes bakar pusat tahfiz. Okey, di halaman depan ada mengatakan bahawa remaja menangis baik dijatuhi hukuman. Kami maafkan, itu kata ibu bapa dan pengetua pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang redha dengan keputusan mahkamah. Dan di muka 2 saya ingin quote sedikit kata-kata daripada ibu bapa mangsa, di mana katanya, saya maafkan dan minta semua doakan yang terbaik untuk dia. Mungkin di dalam tahanan nanti dia akan berubah dan kita doakan dia menjadi lebih baik, insan yang lebih baik dan juga berguna. Itu kata ibu salah seorang daripada mangsa kebakaran tersebut. Dan ini seorang lagi ibu kepada mangsa, katanya rindu seorang ibu kepada anaknya pasti ada, namun saya tetap redha dengan ketentuan ilahi. Dan semua orang juga tidak pernah lari daripada membuat silap, dan saya juga sudah memaafkannya. Itu antara kata-kata daripada ibu-ibu kepada mangsa pusat tahfiz yang terbakar 3 tahun lalu, yang telah menggegarkan dan menggemparkan Malaysia. Baik, itu kalau anda ingin tahu lebih lanjut mengenai laporan ini, anda boleh dapatkan harian Metro. Dan sekarang kita akan beralih pula ke News Race. Okey, sebelum tu mungkin berita harian terlebih dahulu. Berita harian PRN Sabah yang akan berlangsung pada 26 September. Jadi SPR jangka lebih 70% daripada 1.12 juta pengundi akan tunaikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas mereka. Dan apa yang dikongsikan di sini, dijelaskan juga bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini, pihaknya akan menghantar kad pengundi bagi memudahkan pengundi mengetahui maklumat pengundian, di samping membantu dalam penjarakan fizikal di pusat mengundi. Ini antara yang perkara anda perlu tahu apa yang berlaku. SOP pastinya berbeza dengan yang sebelum ini, dan juga kita harapkan yang terbaik kerana kabarnya jumlah akan meningkat, jumlah pengundi akan meningkat, tapi penjarakan fizikal, SOP kita haruslah patuhi disebabkan dengan keadaan ataupun norma baharu sekarang ini. Jadi kita harapkan yang terbaik dan juga dapat dilaksanakan tanpa mempunyai masalah-masalah yang berikut yang boleh menyebabkan kesihatan dan sebagainya. Okey? Okey, itu tentang PRN Sabah yang akan berlangsung pada 26 September. Okey, jadi yang menjadi perhatian penerbit pada hari ini dalam NST, kita kongsikan di muka surat 2 dan juga 3 berkaitan teacher ceremony, King hopes for more well-being programs, stimulus packages, bold steps taken for the people, greatly appreciated, says Al-Sultan Abdullah. Ya, ini berkisarkan tentang Al-Sultan Abdullah, ya, yang di-Pertuan Agong, menyatakan bahawa harapan agar kerajaan terus melaksanakan lebih banyak program kesejahteraan rakyat untuk kepentingan rakyat. Sultan Abdullah said he greatly appreciated the efforts
and bold steps taken by the government to protect the safety and well-being of the pupil. Sultan Abdullah bertitah juga bagi dia sangat menghargai pelbagai usaha dan langkah berani yang telah pun diambil oleh pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dan si Paduka yang juga merupakan Yang di-Pertuan Agong setuju dengan pendekatan holistik yang diambil oleh pemerintah untuk menghidupkan semula sektor ekonomi dan juga industri negara selain mewujudkan ekosistem dan peluang pekerjaan yang lebih mesra perniagaan. Betul. Dan seterusnya perkembangan di utusan Malaysia ini sedikit mengenai syukur tiada yang patah di mana Hafiz Shahrin ada terlibat dalam kemalangan ngeri pada awal perlumbaan di litar Red Bull Ring selepas gagal mengelak motosikal Enia Bastianini yang terjatuh. Dan pelumba motor tu negara Hafiz Shahrin Abdullah dia menyangkakan bahawa kakinya patah selepas dia terasa amat sakit di bahagian pangkal peha sejurus terlibat dalam kemalangan ngeri. Bagaimanapun, pelumba pasukan Aspa tim itu mengatakan bahawa tiada tulang yang retak dan dia masih berharap untuk berlumba di litar yang sama pada hujung minggu ini. Ini sedikit keratan video di mana ketika kejadian berlaku. Kemalangan ngeri yang dikatakan ini memang kalau kita tengok video ataupun keratan video ini memang kita tak tahu sama ada kondisinya 50-50 ataupun kondisinya adalah lebih teruk. Tapi Alhamdulillah itu yang dikatakan oleh Hafiz sendiri, dia rasa sangat-sangat bertuah kerana sedikit bahagian pinggang dan juga mungkin lebam-lebam dan sebagainya. Tapi kita harapkan ini tidak menjejaskan motivasi Hafiz untuk terus berada dalam track yang betul dan momentum yang betul kerana masih ada lagi perjalanan yang jauh untuk Hafiz bagi perlumbaan kali ini. Ya, kita harapkan Hafiz tidak lunturlah semangatnya ya. Kalau kita lihat kemalangan yang begitu dahsyat sekali dan kita memang tidak menyangka sebenarnya kalau kemalangan sebegitu rupa, kalau kita ikutkan memang akan mengalami kecederaan yang teruk, tetapi alhamdulillah segala kecederaan itu memang kalau kita lihat tidak teruk sangat, cuma lebam sahaja. Memang ada miracle lah, keajaiban juga berlaku di sana, alhamdulillah. Dan harap Hafiz cepat sembuh. InsyaAllah, amin. Baik, ini dia saya nak kongsikan war-wara untuk kalian semua. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020 kita asyik bercerita berkenaan dengan COVID-19 tanpa kita melupakan jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi dari jumlah kes COVID-19. Justru itu ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi bersama kita melawan denggi. Okey, 10 minit seminggu sahaja yang dituntut selalunya. Kan kita selalu dengar 10 minit seminggu, 10 minit seminggu untuk apa? Untuk bersihkan rumah, cari air yang bertakung. Kerana nyamuk Aedes ni dia bukannya dia mula daripada telur kan dan sebagainya kan. So daripada kawasan yang bertakung dan juga air yang tidak mengalir. Itu je lah cari kat kawasan rumah kita. Okay? Sama-sama kita cegah denggi. Kalau sebelum ni, kita dah sediasa bersihkan dekat kawasan halaman rumah kita kan. Kita tengok memang kawasan bersih sahaja. Tetapi sebenarnya perkara yang paling penting sebab saya hari tu ada bersama dengan pakar juga dalam Aedes ni apa semua ni. Dekat bahagian dapur sebenarnya, tahu tak penepis air tu sebenarnya. Dalam penepis air tu pun kadang-kadang boleh juga membiak nyamuk Aedes tersebut. Kadang-kadang kita tak perasan kan benda-benda semua. Baik. Kita nak berehat seketika dan sekembali nanti kita nak berkongsi mengenai pelayan diraja. Dan kalau anda nak tahu apa yang menarik tentang pelayan diraja, teruskan setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okey, kita kembali di Malaysia Hari Ini. Nampak tak saya terus macam nak duduk tegak-tegak. Oh, dia kena macam ni dan kita kena cakap dengan sopan. Kenapa posture badan kena betul. Ada sebabnya. Sebab ini ramai yang mengambil remeh tentang bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan mereka yang dalam kalangan diraja, dalam kalangan terus nak cakap itu. Dalam kalangan diraja, dalam kalangan corporate dan sebagainya. Kerana salah satu pekerjaan yang akan mempamerkan diri mereka sendiri itu sebagai salah satu contoh untuk bagaimana kelakuan yang perlu dilakukan berhadapan dengan beberapa kategori ini adalah pekerjaan yang cukup saya kira disiplin. Betul. Disiplin kan mungkin banyak lagi kot kita nak tanya dia. Banyak lagi sebenarnya kalau kita lihat dari segi pemakaiannya pun sungguh kemas sekali dan kita bertuah sebenarnya kita bersama dengan salah seorang sebenarnya yang telah pun menjadi butler kepada ramai golongan VVIP, ya, golongan diraja dan juga selebriti-selebriti pemain golf antarabangsa, Tiger Woods dan sebagainya. Jadi untuk anda, jadi saya nak kenalkan dan kita Encik bersama dengan Muhammad Saleh ataupun kita panggil Syahnum, Encik Syahnum. Boleh panggil Encik Syah ya. Encik Syah.
Encik Syah. Tengok cara dia cakap pun boleh panggil Encik Syah. Pertuturannya pun kena Memang jaga. sangat berbeza dengan kami di sini. Okey, mungkin kita nak mulakan. Pekerjaan butler ni sebenarnya dah ada dulu lagi kan. Tapi mungkin tidak didengar, macam tidak begitu mengambil tempat di Malaysia lah. Di Malaysia, kalau di luar negara sememangnya setiap keluarga itu mesti ada seorang butler yang menjaganya. Mungkin boleh ceritakan sikit tentang pengalaman Encik Syah sendiri. Okey, selamat pagi and Assalamualaikum, selamat sejahtera. Salam. Salam. Terima kasih kepada Fazil Ghanim dan juga Media Prima hari ini berjemput saya untuk berkongsi tentang saya bercakap World of Butler. World of Butler. Butler. Okey, butler ni satu kerja yang bukan senang. Okey. Banyak yang kita terima yang secara tiba-tiba. Kita kena bersedia dengan apa jua. Secara tiba-tiba permintaan itu akan datang daripada sebab butler lah menjaga high class punya royal prime minister kalau tengok saya punya profile. Okey, dan kita kena very passionate. Betul. Jadi kalau tak ada jiwa ni dia memang tak Ya. boleh nak lakukan Betul. sekali kan. Sebab servis tu datang pada hati. So bila datang pada hati kita kena menyampaikan dengan servis tu dengan kehendak. Encik Fazli mahu seperti begini, tapi dengan cara Encik Fazli kehendak. Macam mana kita aturkan. Butler kita tahu apa kehendak customer kita Apa yang dia ataupun mahukan. guest kita. Okey, Ya. kita nak dengar juga daripada Encik Syah sendiri, siapa yang pernah dijaga, siapa yang pernah bekerja dengan Encik Syah pernah bekerja dengan siapa? Sebab kalau kita tengok profil tu, saya tak nak bocorkan kepada anda dulu, saya nak Encik Syah sendiri yang ceritakan bagaimana pengalamannya. Silakan. Okey, selama lebih kurang 20 tahun lebih di bidang butler, saya menjaga seperti banyak royalty, Malaysian punya royalty, Perdana Menteri seluruh negara, and then terutama bila saya menjaga macam NAM Summit, Okey. ketua-ketua negara daripada luar negeri datang ke Malaysia. Satu kali saya pernah berjaga dalam satu hotel, ada 17 ketua negara. Saya ada 50 orang butler. Okey, di bawah Encik Syah. Di bawah saya. So kita kena sebelum orang ni datang di 17 country kita akan check dulu negara ni berapa population. Kena buat jugalah kita research. kena seperti macam saya jaga Tiger Woods. Pernah jaga Tiger Woods? Saya pernah menjaga Tiger Woods selama 10 hari di World Cup Golf 1999. Okey, saya kena buat survey dulu. Check umur berapa main golf. Okey, apa sebelum ni tournament menang ke kalah? Kenapa separuh Wood, separuh Malaysia? Apa kaitannya? Ini kita kena tahu semua. Apa kaitannya? Maknanya kenapa kena tahu apa yang akan membantu pekerjaan sebagai butler jika anda mengetahui siapa orang itu? Okey, kalau contoh macam dia 6 summit saya jaga Cuban, Fidel Castro, Excellency. Dia tak boleh betul-betul bahasa Malaysia. Dia tak boleh betul-betul bahasa Inggeris. Okey. So macam mana kita nak menyampaikan servis kepada dia? Kita kena tolak buah-buahan atas troli, tunjuk syarat mana yang nak. Okey. Kita kena bawa kubin orang masuk dalam freeze yang sejuk, tunjuk makanan mana yang nak ayam ke nak ikan ke nak apa. Ini kita kena study. Bukannya terima dengan Tiger Woods umur berapa, famous bila. Macam mana dia boleh jadi famous? American, apa American punya kembaran? Pizza, burger. So kita kena faham. Salah satu cara saya rasa untuk memulakan ada perbualan dekat situ untuk menarik minat dia. Macam kiranya kalau Encik Syah dah study pasal dia rasa macam impress lah. Oh, dia dah tahu semua pasal aku sebelum ni kan. Mungkinlah itu salah satu sebabnya. Kalau sebelum ini kita lihat pekerjaan butler ini, mungkin kita rasa seperti macam alah butler je, macam arah-arah macam itu je kan. Tapi sebenarnya apa komen Encik Syah bila dengar orang cakap macam tu? kerja yang remeh lah. Tapi sebenarnya kerja ni Okey, susah juga. macam sebelum ni pernah Fazli dia kata kerja mana? Kerja hotel. Bagian apa? Butler. Oh, tukang masak ya? Tapi kalau cakap, saya chief butler. Oh, ketua tukang masak. Tapi bukan. Sebagai butler, kita kena tahu protokol. Kalau kita ada royalty, kita ada prime minister, siapa yang kita kena bagi makanan dulu. So, perbezaannya, waiter dengan butler ni more detail. Attend to detail. Kita ada very patient. Kita kena respect. Kita
knowledge yang kena banyak. Betul. Kalau boleh, kalau butler ni kalau di hotel ya, daripada masuk pintu sampai guest balik, semuanya kalau Cik Fazli saya punya guest, Ya. masuk sampai balik, saya semua handle by saya. So responsibility itu semua kepada butler. Okey. Okey, sebab selalu mungkin anda pun nak tanya soalan ini. Adakah Encik Syah memang berperwatakan macam ni? Maknanya kalau bekerja dengan tangannya macam ni, setiap individu yang dilayan mestilah ada caranya kan? Cara bercakap, cara pegang tangan, cara nak bagi barang dan sebagainya. Tapi di luar waktu bekerja, Encik Syah sebenarnya memang juga seperti ini. Okey, soalan yang bagus tu sebab bila saya keluar bersama kawan-kawan, okey, semalam pun selalu bukan dengan kawan. Bila kawan-kawan saya nak something, Syah, Panadol ada. So saya akan pakai Panadol. Kenapa tanya saya? You mesti ada punya. You butler, you mesti ada. Benda ni tak akan terbawa-bawa sampai ke saya punya live di luar. Dan kawan-kawan saya tahu, saya ada. Nak pemotong kuku saya ada, semua saya ada. Complete. Lengkap semua. Sebab memang perlu disediakan. Memang perlu. Macam darah daging saya, butler ni. Sebab butler you kena ada soul. Soul tu kena ada. Cara berdiri pegang tu, dia ada, bila jadi seorang butler, macam saya, chief butler ya, kita kena, cara kita berjalan, cara kita bercakap, cara kita tengok orang, eye contact, semua cukup. Sebab bila kita jumpa tetamu, first 5 minit tu, yang pertama tu, itu mencerminkan kamu segalanya. So first impression. Cik Syah cakap pasal Chief Butler tu, saya lihat diamond yang ada dekat tu. Betul. Ini satu pengiktirafan sebenarnya. Zoom sikit diamond ni. Jom kita tengok saya ni. tanya diamond betul ke tak? Diamond Award ni sebenarnya dekat dunia ni dapat 2 orang saja. Betul. Mungkin Cik Syah boleh kongsikan macam mana kita dapat dengan Diamond Award tu. Okey. Diamond Award ni daripada satu akademik. Magnum Butler di Australia. Okey, dia melatih ke semua butler di seluruh dunia. Mana yang panggil ataupun dia pergi. Okey. About whole about butler punya cerita. So dia akan melatih seluruh dunia. Tetapi mungkin rezeki kita Malaysia cuma negara yang kecil kan. Saya orang yang pertama menerima. Wow. Dan ada seorang lagi kan, tapi bukan di Malaysia. Chief Butler di Shangri-La, Singapura. Saya yang pertama dan lepas tu dia dapat yang kedua. So cuma 2 Chief Butler dalam dunia. Okey, ini menunjukkan kita mempunyai seorang Chief Butler di Malaysia yang bukan calang-calang ya. Okey, hari ini nak menunjukkan salah satu cara untuk lipat kod Ya. Demonstrasi mungkin kita boleh mulakan dengan cara yang betul Kalau saya kalau ataupun lipat macam tu je gantung je. Gantungkan saja. Ini cara yang betul kita nak lihat. Tapi hari ini kita nak melihat demonstrasi daripada Chief Butler kita, Encik Syah. Okey, saya cuma ingin berkongsi hari ini. Selalunya kita kalau nak pergi convocation anak luar negeri, okey, nak bawa jaket, kita tak tahu nak lipat macam mana, nak gantung macam mana, nak bawa macam mana. Tapi memang kena pakai sarung tangan tu. Okey, kenapa sarung tangan? Okey, saya cakap tadi butler tu detail. Detail. So bila kita potong kuku, kadang-kadang ujung tu tak sharp. Tajam. Bila kita pegang pakaian yang mahal, kita akan tercari dia punya benang. Itu sebabnya. Maknanya pekerjaan ni kita buat, tapi tak sedetail butler buat. Lepas ni kena beli sarung tangan. Ini semua memang antara barang-barang yang akan dibawa kepada mana? Untuk Cik Syah sendiri, dia ada kit sendiri lah. Saya ada kit sendiri untuk shoes polishing, kasut untuk macam mana nak lipat baju, macam nak install punya macam Cik Syah, Cik Syah sekarang ni ada buat kelas untuk mungkin kepada mereka yang nak jadi butler. Tapi macam Cik Syah sendiri, siapa yang mengajar Cik Syah sendiri? Pada awal. Saya engage dengan Magnum Butler ni selama 20 tahun. Semua latihan daripada peringkat pertama sampai ke-4 saya bersama. Saya minat dalam butler ni macam heart and soul. Hati. Memang bukan semata-mata pekerjaan dan duit. Okey, mungkin boleh mulakan. Ini jaket selalu kita bawa. Okey. Langkah pertama kita letakkan di sini. Letakkan di atas meja. Okey. Kenali.
kita ada sponge. Jaket kita di sini, satu dan di sini. Okey, selalunya kusut baju tu terletak di lengan. Betul. Okey. Ini button dia, kita akan letak ke atas. Wow. Okey. Setelah tu, Yang seterusnya kita akan pusing ke sebelah sini Okey. dan kita akan pusing sebelah sini. Okey. So, jaket kita akan nampak begini. Dan kita satu lagi pusing. Apa dia buat? Apa dia buat tak? Saya gantung je. Wow. Dan dia harus taruh yang atas sekali beg sebelum kita tutup. Sebelum ditutupkan. last thing kita taruh Barang-barang tak boleh letak atas di dia lah. atas. Dia bagi Okey. atas sekali lah. Atas sekali. Sebab yang berat taruh di bawah. Yang ringan taruh di atas. Jaket selalu kita taruh di atas. Okey, apa sebabnya macam kita kena terbalikkan? Selain daripada kita sebenarnya boleh je lipatkan tak terbalik. Dia punya kusut dia akan nampak lebih. Sebab kot ni kita tak boleh gosok macam biasa. Kita kena pakai mesin dia yang steam. Ada mesin khas dia lah. Jadi yang boleh ayam macam tu. Tapi kalau travel jauh, lebih baik saya suggest, saya cadangkan lipat. Kadang-kadang kalau misal kata kot ni kadang gantung kan, dekat gantung tu pun dia ada plastik di bahagian luar. Sebenarnya itu tak praktikal jugalah untuk perjalanan jauh. Lipat lagi sesuai lah. Kalau travel dalam pesawat kapal terbang, so susah kita nak. Okey. Sebab orang selalu cakap kerja butler je, gaji berapa persen sangat. Itu bukan menjadi salah satu pekerjaan ataupun cita-cita yang berani anak-anak pilih. Sebab takut kalau cakap dengan mak nanti, kenapa kau nak pilih kerja ni? Kerja butler. Kan? Tapi kita dengar pula daripada mereka yang bekerja di luar negara dan menjaga keluarga-keluarga yang diraja dan sebagainya. Ini sebenarnya memberi income ataupun pendapatan yang lumayan. Mungkin boleh kongsikan apa yang sebenarnya? Okey, kerja butler ni satu profession yang sangat tinggi dengan mentalism yang sangat tinggi. And then you kena ada trust, honest, you punya capability yang bagus. And then di sini butler banyak negara yang suka Malaysian butler. Oh, sebab apa? Dan lagi Timur Tengah. Sebab Malaysia, kita punya rakyat Malaysia di banyak yang bersopan santun, budi bahasanya lebih tinggi. Saya di beberapa kali Timur Tengah minta saya bekerja di sana. Okey. Ya. Pernah juga bekerja di sana? Ya, banyak 2-3 kali dapat offer tawaran. Tapi setengah tu tak boleh bayar. Maknanya sebab kita we set very high target. sebab anda tahu di mana kelayakan anda dan sebagainya. Jadi pendek kata kat sini boleh kita konklusikan sebenarnya masa depan butler ni panjang sekali. Memang masa depannya cerah sekali lah sebenarnya kan. Panjang sekali. Dan saya punya dream, saya punya impian nak buka satu sekolah butler di Malaysia kalau boleh. Dan kita boleh hantar butler kita ke luar negeri. Malaysia Icon. Okey, sekarang ni pun sebenarnya antara kira selangkah dah ke hadapan lah untuk menghasilkan sebuah sekolah tu di mana ada training center yang diadakan oleh Encik Shah sendiri. Di mana? Kita akan pergi ke hotel-hotel. Sebab latihan kita di hotel sebab kita akan ajar dia di hotel. Sebab di hotel itulah VIP akan datang ke hotel yang di mana dia orang bekerja. So di situ kita ajar. So dia punya adapt tu lebih senang. Hands on lah katakan. Yang butler ramai lelaki Cik Shah? Perempuan ada? Perempuan pun ada, lelaki pun ada. Lelaki lagi ramai lah. Selalunya lelaki ramai lah. Ya, sebab you kena mental yang tinggi, yang fix. You kena very fit and healthy bila butler. Sebab you akan berjaga lebih masa dan kerja 24 jam. Okey, macam sekarang ni contohnya kalau mereka yang berminat lah hari ini dah dengar cerita dan juga pengalaman di mana nak mencarikan training center ataupun nak dapatkan info daripada mana? Ya, layari saya punya website www.thebutlertouch.com. Okey, di situ segala informasi semua ada. informasi, galeri, gambar, latihan yang Profile, saya ajar, profil, Shanum juga. ya semua ada. Untuk masa hadapan kepada anda semua yang mungkin nak belajar cara-cara untuk jadi butler ni boleh berjumpa dengan Encik Shah dan bukan sekadar kita nak lipat macam tu saja. Perkara pertama sekali kena cek isau tangan kan, belajar untuk kita lipat dengan cara yang betul. Saya boleh kategorikan mereka ni ataupun Encik Shah ni orang yang organised dan juga disiplin. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik
Encik Syahanum Muhammad Saleh, seorang chief butler ataupun ketua butler. Ya. Okey, yang kita dapat berkongsi pada hari ini mungkin salah satu profession. Betul. Dan bukan sahaja duit dan kerjaya, ianya adalah datang daripada hati. Dalam hati. Terima kasih Dan banyak. lepas tu kena ada minat lah juga kan. Betul. Okey, baik. Okey. Kita nak bersama dengan Si gadis cantik di sana. Marsila nak berkongsikan tentang intensif magnet kekayaan dan kejayaan IMKK. Silakan Marsila. Baik, terima kasih Fazli dan juga Hanim. Itu tadi perkongsian yang menarik mengenai butler ataupun pelayan diraja. Baik, saya ada satu berita gembira, berita menarik untuk dikongsikan kepada anda, buat anda di luar sana yang mahu lebih berjaya, kerana ini adalah peluang untuk anda menyertai satu program yang dinamakan Insentif Magnet Kekayaan dan Kejayaan IMKK. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai program ini, di studio hari ini kita bersama Encik Ras Muhammad, Timbalan Naib Presiden Kanan Richworks International Sendirian Berhad. Apa khabar Encik Ras? Hai, Assalamualaikum. Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Ini kali kedua di sini. Kali kedua. Ya, okey, baik Encik Ras. Kita nak tanyalah lebih lanjut mengenai program ini. Sebenarnya apa matlamat utama ataupun tujuan program intensif IMKK ini diadakan? Sebenarnya kan. Alright. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ras Muhammad, Timbalan Naib Presiden Kanan Richworks International. Dan Richworks International, pada yang tak tahu, adalah merupakan syarikat latihan dan keusahawanan terbesar di Malaysia sejak tahun 2008. Dan bagi yang tidak tahu juga, IMKK Intensif Magnet Kekayaan dan Kejayaan adalah satu program signature kami sejak tahun 2009 yang dihadiri lebih pada ratusan ribu peserta sejak tahun 2009. Dan alhamdulillah kami panggil kembali IMKK Intensif Magnet Kekayaan ini sebenarnya untuk membantu ramai rakyat Malaysia yang saya rasa sejak PKP tempoh hari ramai terkesan. Ratusan ribu rakyat yang kehilangan pekerjaan, berpuluh ribu bisnes mungkin rugi atau tutup. Jadi kita nak memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk datang bersama-sama dengan kami sepanjang 3 hari untuk melihat apakah punca sebenarnya segala masalah yang mungkin mereka tengah hadapi sekarang ni. Masalah demi masalah. Okey. Itulah sebenarnya kenapa kita panggil kembali IMKK. Sebab IMKK terakhir dah dilakukan pada November 2018. Okey. Tapi yang bestnya kali ini, IMKK sekali ini adalah 100% secara virtual online. Okey, jadi Encik Ras nak tahulah kalau sesiapa yang berminat untuk menyertai program ini, apa yang mereka boleh belajar daripada IMKK ini? Sebenarnya banyak. 3 hari sangat banyak mereka boleh belajar. Tapi kalau kita nak summary-kan apa yang mereka boleh belajar adalah bagaimana untuk mereka hidup lebih bahagia, sihat, diberkati dan kemudian bagaimana mereka boleh mengenal pasti segala ketakutan dalam diri mereka yang mungkin menjadi penghalang kepada kejayaan mereka selama ini. Betul. Ramai orang tak tahu. Betul. Dan juga ramai orang sebenarnya tidak mengenali impian dan matlamat hidup mereka. Betul. Sekaligus mereka selama ini dah takut untuk kejar dan juga capai impian mereka. Jadi dalam IMKK itu sendiri, kita membimbing mereka, memberi tunjuk ajar bagaimana seorang manusia sebenarnya boleh berimpian. Dan apakah langkah-langkah formula-formula bagaimana nak kejar impian. Sebab itulah pengasas kami, mentor usahawan Dr. Zosman kerap kali memberitahu bahawa kalau kita melakukan perniagaan, 3 tahun tu sepatutnya kita dah jadi jutawan dah. Okey. Kalau belum, maksudnya kita sedang melakukan kesilapan dalam perniagaan tersebut. Okey. Dan tu. Maknanya program ini membantu mereka yang mungkin ingin berjaya lebih lagi dalam hidup. Jadi sesuai untuk mereka menyertai program IMKK ini. Jadi kita nak tahu siapa yang berpotensi, yang boleh sebenarnya hadir. Mungkin dia ada had umur dan sebagainya. Tak ada. Sebenarnya siapa yang nak hadir itu sebenarnya terbuka kepada semua yang nak berjaya. Especially golongan-golongan founder, stokis-stokis, agent, dropship, mereka yang baru nak mula berniaga, mereka dah berniaga suri rumah yang berniaga sepenuh masa, mungkin separuh masa dan sebagainya. Mereka yang benar-benar nak ubah hidup mereka, tahap kewangan dan bisnes mereka. Dan sepenuh merdeka pula kita buat. IMKK diadakan pada 29 hingga 31 Ogos 2020, sepenuh merdeka. That's why kita nak memerdekakan diri kita, tahap kehidupan kita, tahap kewangan kita, bisnes dan sebagainya. Okey, jadi kepada sesiapa yang mungkin teringin nak ubah nasib hidup dan sebagainya, nak tahu juga Encik Ras, macam mana cara untuk menyertai program ini? Okey, caranya mudah sahaja.
anda hanya perlu layari richworks.com/imkk1957. Dan ada good news. Okey. Program ni ditaja sepenuhnya oleh Richworks International. Okey. So maksudnya program ni percuma selama 3 hari. Oh, maknanya tak perlu keluarkan Tak apa-apa modal. perlu keluarkan apa-apa modal. Okey, Dan menarik. selalunya bila kita buat program, anda kena travel. Aha. Kena menginap dekat hotel-hotel. Betul. Tapi kali ni since kita PKP, kita tak boleh berhimpun dekat mana-mana dewan. Jadi kita bawakan dewan seminar ke rumah anda masing-masing. Okey, maknanya ini satu peluang yang sangat baik kepada sesiapa yang berminat kerana anda tidak perlu mengeluarkan apa-apa Apa-apa saja kos modal. sahaja. Okey, baik. Kita nak tahulah tarikh lagi sekali lah tarikhnya bila. Faham. Tadi Encik Ras kata akan diadakan secara virtual dan sebagainya. Yes. Dan mungkin Encik Ras boleh terangkan Okey, sekali kepada lagi. anda yang nak daftar lagi sekali, nak menjadi part of it, nak bersama-sama dengan ramai anak didik kami yang telah pun membina kejayaan mereka, anda boleh layari richworks.com/imkk1957. Program ini akan diadakan selama 3 hari dari 29 hingga 31 Ogos 2020 dan ini program ini 100% secara virtual online. Jadi sekiranya anda memang berniat untuk ubah hidup anda nak bina kejayaan, nak bina perniagaan anda, inilah tempat di mana anda memula. Sebab ramai orang start dengan proses bagaimana nak mula, di mana nak mula, apakah proses-proses ataupun formula-formula yang nak diguna pakai untuk pastikan anda berjaya dalam perniagaan, insya-Allah. 9/10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan. Tapi saya percaya ramai yang start tak tahu nak mula di mana dan bagaimana langkah-langkah yang perlu mereka lakukan. Okey, itu baik saja. Encik Ras. Lagi sekali lah kita nak bagi tahu, nak kongsi lagi kepada penonton kita kan, mungkin mereka ada yang terlepas nak tahu kan apa berita baiknya, apa yang manfaatnya jika kita menyertai IMKK ini. Okey, bagi saya lah to be honest, ramai orang ada perkataan nak. Nak itu, nak ini, nak capai itu, nak ada ini, tapi tak ramai yang sanggup. Sanggup lakukan. Jadi macam saya cakap tadi, tak perlu nak percaya apa yang saya cakap. Apa yang anda perlu buat adalah berani bertindak, daftar dulu dan anda sendiri akan menilainya nanti. Hilangkan perasaan takut anda dengan daftar dan kita akan sama-sama nanti insya-Allah tunjukkan anda jalan untuk berjaya. Okey, lagi sekali saya beritahu pada anda yang nak beri peluang pada diri anda, nak memerdekakan diri anda, hidup dalam kewangan anda boleh layari richworks.com/imkk1957 dan program ni program yang ditaja 100% oleh Richworks International. Maksudnya program ni adalah percuma untuk anda selama 3 hari. That's why kita menggunakan juga hashtag Bangkit Berniaga Bangsaku. Okey. Sebab kita nak rakyat Malaysia yang sekarang ni tengah menghadapi pelbagai situasi, masalah kewangan, masalah masa, stres dengan pelbagai keadaan untuk bangkit berniaga. Okey. InsyaAllah. Baik, itu dia satu perkongsian yang sangat menarik dan ingat kepada anda di luar sana yang nak ubah nasib anda, jangan lupa untuk menyertai program ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan Sama-sama. kepada Encik Ras Muhammad, Timbalan Naib Presiden Kanan Richworks International Senang Berhad kerana sudi berkongsi mengenai program IMKK kepada kami pada hari ini. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita nak berkongsi mengenai kebebasan bersuara dari perspektif agama dan juga sosial. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Masih lagi bersama dengan saya di MSI. Kali ini pula kita nak berkongsikan kepada anda tentang kebebasan bersuara di media sosial. Ini sebenarnya sedikit sebanyak memberi impak kepada kita. Terutama sekali bila kita mengambil kira dari segi perspektif agama dan juga sosial. Bagaimana kita ni dikatakan bebas bersuara di media sosial. Namun begitu harus menjaga rohani, akidah dan juga sebagai seorang umat Islam, ada perkara-perkara yang perlu kita patuhi. Jadi untuk itu, kita terus bersama dengan seorang tetamu istimewa kami di studio MSI hari ini, Ustaz Haryanto Rizal Lokman, Ketua Pembimbing Umrah dan Haji UHR Travel and Tours Sdn Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama sangat datang MSI. Betul betul. Okey Ustaz, kali ini datang di MSI untuk bercerita dan juga berkongsi dengan kita. Kita sering kali ingatkan kan Ustaz kepada mereka netizen lah, netizen diri kita sendiri. Kalau nak guna media sosial ni memang kita boleh menggunakan perkataan bebas bersuara. Betul. Kan kita bebas mengutarakan pendapat dan sebagainya. Tapi sebagai umat Islam, Betul. ada perkara-perkara yang perlu dipatuhi Ustaz. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wal anim dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya bila kita bercerita soal bersuara hari ini sebenarnya lebih realiti lah. Kenapa hari ini dipanggil dunia tanpa sepadan? Betul. Ya, maknanya siapa-siapa pun boleh cakap, siapa-siapa pun boleh menulis dan siapa-siapa pun boleh buat apa saja. Kerana dari segi kawalannya dia terbatas, tetapi dari segi capaiannya meluas. Itu hari ini realiti dia. Tapi kita orang Islam, kita sebenarnya ada satu kita panggil prinsip dalam hidup kita. Ya, bahawa setiap apa benda yang kita buat, apa benda yang kita cakap, apa benda yang kita tulis, semuanya benda ini dia tidak begitu saja. Bahkan Allah Ta'ala sebut nanti di akhirat, semua yang kita cakap, semua yang kita buat, semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, tidak ada benda yang terlepas, melainkan sama ada dia dicatat sebagai pahala atau dosa. Walaupun dengan sekecil niat kita pun masih lagi dicatat, Ustaz kan? Cuma, ya betul. Dari segi niat, kalau dalam Islam, niat saja dia tidaklah memberi hukum lagi. Tetapi bila niat itu diterjemahkan, ni kita cerita niat yang buruk. Tapi kalau niat yang baik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Niat itu dah diberi pahala. Okey Ustaz, sebab sekarang ini adalah kalau kita sendiri sebagai ibu bapa lah nak mendidik anak-anak ini, kalau tak nak bagi langsung kemudahan untuk menggunakan media sosial pun satu masalah. Betul. Bagi pun satu masalah juga. Nak mengimbangi itu adalah satu cabaran yang cukup besar. Tapi apa garis panduan yang mungkin dalam Islam sendiri yang boleh ditekankan kepada kita sebagai ibu bapa, mereka yang lebih bertanggungjawab, yang lebih dewasa? Betul. Dia pertama sekali yang paling penting ialah untuk kita nak mendidik itu. Mendidik. Sebenarnya untuk nak menyediakan tu mudah. Tetapi kita nak mendidik, untuk kita nak mengatur, yang ini bukan satu yang semudah untuk kita menyediakan. Sebab itu saya ingat beginilah, ya, dalam konteks kita, mak ayah sendiri ataupun masyarakat, perlu kita ada rasa suatu kesedaran. Dipanggil awareness lah, orang putih kata. Ya, orang putih kata awareness. Maknanya kena ada awareness, kena ada kesedaran bahawa benda yang kita buat ataupun apa saja yang ada di media sosial ini, dia ada keterbatasan. Ya, Islam agama yang memberikan kebebasan. Tetapi sebenarnya bukan Islam saja. Mana-mana pun memberikan kebebasan tetapi tentu ada syarat. Jadi dalam Islam begitu juga. Misalnya contoh, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, laisal mu'min bil-la'ani bit-ta'ani wal-la'ani wal-fahishi wal-badhi. Kata Nabi SAW, bukanlah seorang mukmin itu orang yang mengutuk. Biasa kita tengok ni kat media sosial. Dia nak bahan orang, bahasa dia kan. Kecam. Dia kecam tapi bahasa dia orang tu dibahan kawan tu. Kan dia nak bahan tu dikutuk semua mahu. Kadang-kadang dibuatnya gambar orang, dibuat permain. Ya. Ini berlaku. Begitu juga walal la'an. Nabi kata bukanlah orang mukmin itu orang yang melaknat. Itu tak usah cerita dah lah. Memang kerja. Di Facebook ni ataupun bukan Facebook saja, kita kata di media sosial ni, dia tempat untuk orang nak lanat siapa-siapa je. Betul. Orang nak maki hamun. Sebab itu kata Nabi SAW, walal fahisyik, bukan orang yang melakukan perkara keji. Orang mukmin dia tak buat benda ni. Walal badhi, bukan cakap mencarut. Ini mencarut ni lagi lah. Sebab apa, di media sosial ni siapa yang tahu siapa. Kadang-kadang fake account, kadang-kadang kita boleh menyuruh dia sebalik identiti. Hatta kadang-kadang orang berani juga walaupun dengan identiti sendiri. Betul. Hakikatnya kenapa? Pasal dia tak rasa bahawa individu sebagai seorang Muslim itu agama letakkan batasan dia. Ini kena penting untuk kita faham. Kadang-kadang dia terlampau keterlaluan apabila kerabat diraja ataupun sesiapa sahaja mereka politician yang segalanya perkembangan terkini berlaku di Malaysia ini dijadikan sebagai bahan dan sebagainya. Itu menunjukkan ketidakmatangan kita sebagai seorang pengguna media sosial, Ustaz. Betapa pentingnya sebenarnya peranan kita menggunakan kebebasan bersuara di media sosial ini perlu dipraktikkan dengan matang dan juga bertanggungjawab, Ustaz. Sebab itu bila kita sebut dalam konteks hadis tadi bahawa ini perlu kita didik.
Ini dia yang jadi masalah pada kita. Anim. Anim, ya Allah. Syikin mana pula ingat ni? Syikin pula Ustaz ni. Dia jadi masalah dia ni. Ya. Kita tak diintegrasi dalam konteks kita nak memastikan pembudayaan daripada masyarakat. Kenapa? Misalnya contoh, kalau kita dalam konteks awareness kita buat, kadang setengah pihak buat, setengah pihak lagi tidak. Ya, Sebab betul. itu saya fikir penting untuk semua pihak buat secara integrasi untuk membudayakan, baik daripada peringkat negeri, daripada peringkat jabatan, semua, bahkan daripada sekolah lagi. Sebab kita kena faham, hari ini Ustaz percaya semua setuju bahawa soal keterlaluan ini melibatkan semua, lelaki, perempuan, Tak setuju kira pangkat, tak kira remaja, orang betul. dewasa, bahkan warga emas. Kita boleh tengok dalam WhatsApp kadang-kadang tak apa-apa yang di forwardnya. Bahkan kita kata tak terlibat, tak terkecuali juga orang masjid. Cuba kalau tengok kadang-kadang dalam grup masjid, kita pun naik malu. Maknanya semua, bahkan orang-orang yang educated pun. Kita kadang-kadang jadi confused. Dia ni doktor ke tak doktor? PhD tu. Tapi kadang-kadang dia juga buat benda yang sama. Jadi sebab itu kita kata, dia tidak kira siapa. Maka sebab itu perlu satu pembudayaan yang bersifat integrasi. Tinggi sikitlah bahasa dia. Pembudayaan yang bersifat integrasi. Maknanya perlu digabungkan semua pihak supaya semua boleh main peranan. Dan kita kata tadi ada kesinambungan, Nanim. Betul. Macam hari ini kita bercakap dalam MSI tak lama. Kita cakap mungkin 6 minit saja. Ya, ini pun dah nak sampai hujung-hujung dah ni Ustaz. Selepas pada ini apa pula? Betul. Selepas pada itu apa? Jadi Bagaimana sebab kita itu nak kita panjangkan kata lagi? mesti benda itu ada kesinambungan. Barulah dia sampai kepada kesan dia. Itu dia. Pastinya hari ini adalah antara yang perkongsian yang perlu difahami betul-betul. Kan Ustaz? Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz Haryanto Rizal Lokman, Ketua Pembimbing Umrah dan Haji UHR Travels and Tours Sdn Bhd, berkongsi dengan kita sebenarnya bagaimana garis panduan kita sebagai seorang Islam. Tak nak fikirlah kita sebagai netizen. Kita sebagai Islam ni macam mana kita nak menggunakan media sosial dengan betul, dengan baik supaya ianya tidak dihitung di hari akhirat nanti. Allah Itu yang paling dibimbangkan sangat-sangat. Okey, terima kasih Ustaz Haryanto sekali lagi. Kita bersama dengan Fazli selepas ini. Saya nak pass kepada kawan saya di sana kerana dia dah syok dah main game. Ini berkaitan dengan BPG, iaitu Malaysia layak ke Piala Dunia 2021. Silakan Fazli. Okey Hanif. Nampak tak? Okey, bola di kaki Fazli. Fazli menghantar kepada Hanif. Hanif di bahagian kiri bagaimana? Okey, inilah dia e-sport ataupun isukan sebenarnya yang telah pun tular dekat Malaysia sebenarnya. Dan tahukah anda bahawa kita main-main sekarang ini bukannya main kosong-kosong sebenarnya, tetapi dengan permainan video ini ianya juga boleh menjana pendapatan. Dan sedikit sejarah tentang isukan ini dimulakan pada tahun 1972 di Stanford University. Waktu ketika dahulu 10,000 pemain sebenarnya bermain permainan yang dinamakan sebagai Space War. Tapi kita tak nak cerita berkenaan dengan luar negara, tetapi saya nak ucapkan tahniah kepada pasukan Malaysia di mana FIFA Pro Clubs adalah permainan video FIFA membabitkan 11 individu yang mana mereka ini mengawal permainan video ini dengan cara posisi masing-masing lah. Kiranya 11 pemain bermain permainan video ini di mana mereka ini telah pun muncul juara skuad FIFA Pro Clubs negara cipta kejutan, muncul juara VPG Piala Asia dan melayakkan mereka untuk ke pentas Piala Dunia 2021. Baik, dengan itu saya nak kenalkan kepada kalian, kita bersama dengan inilah dia antara wira-wira negara. Okey, di sebelah sini saya nak kenalkan Muhammad Syahidan Zulkifli di hujung sana. Kita juga bersama dengan Muhammad Muzaffar Zuhair Mustafa. Okey, dan kita bersama dengan Muhammad Zakwan Saidan dan pengurus pasukan, kapten lah ni, Amirul Ashraf Hassan Nordin. Assalamualaikum. Jangan tengok saya main tadi, memang tak reti langsung lah, memang tak pandai. Okey. Sebagai permulaannya, ini merupakan salah satu daripada mungkin perkara yang mana mungkin tidak minat tentang isukan ni. Mereka rasa macam permainan video ini dimainkan cuma 2 orang sahaja menggunakan konsol, ya, 2 pemain saja. Tetapi kalau kita lihat ini adalah satu permainan baru, 11 pemain sebenarnya bermain dalam permainan video ini. Bagaimana kalian boleh mewujudkan kumpulan ini sebenarnya? Ya. Kami sebenarnya saling tak kenal sebelum ni. Tapi saya dipilih sebagai pengurus pasukan Malaysia dan saya membuat scouting. Jadi saya cuba dapatkan bakat-bakat baru daripada klub-klub yang ada di Malaysia ini. Saya panggil dia orang, shortlist dia orang dalam satu kumpulan yang ramai, mungkin sekitar dalam 75 orang, dan kita orang ajak setiap player untuk trial. Tapi 75 orang yang di shortlist tu sebenarnya mereka yang mempunyai potensi untuk
jadi player Malaysia. Dan daripada 75 orang tu kita shortlist lagi menjadi 25 orang yang dipilih menjadi player Malaysia. Dan dari situ kami menyertai kejohanan Southeast Asia dan Asia Cup. Dan muncul sebagai juara. Ya, betul. Jadi antara pemain-pemain yang ada dekat Malaysia inilah dia yang terbaik ya. Jadi 25 lah sebenarnya dalam satu pasukan 25 Ya. termasuk dengan reserve lah ya. Ya, betul. Sebagai saya nak tahu juga antara posisi-posisi yang dimainkan oleh kalian berempat di sini. Di sana Saya bermain sebagai defender, sebagai centre back. center back. Saya striker. Wow, striker. Saya midfielder. Dan saya juga bermain position left back. Baik, kalau ikutkan dalam realitinya memang kalian bermain bola sepak dalam posisi yang sama ke? Tidak. Tidak. Okey, ada yang mengatakan bahawa permainan video ini sebenarnya ya dulunya orang kata melalaikan kan, asyik main game je. Kalian berempat bagaimana untuk menidakkan tentang perkara ini? Siapa-siapa salah seorang daripada Memang tepat sekali. Kalau kita lihat sedekad yang lalu orang pandang siapa yang main game ni sebagai orang yang rugi kerana mereka merasakan bermain game ni tidak boleh mendatangkan keuntungan. Ya. Tapi pada kami ia berbeza kerana sekarang kita dapat lihat e-sport semakin dikenali di negara kita, Malaysia, dan kita dapat menjana keuntungan. Contoh macam pemain, kita menyertai pertandingan dan membawa pulang wang hadiah, dan mungkin menyertai pasukan profesional dan menerima gaji seperti pemain bola yang sebenar. Ya, insyaAllah suatu hari nantilah kan. Mana kita tak tahu kan. Tapi itulah dia, walaupun kita lihat negara kita Malaysia ini, kita impikan untuk pasukan bola sepak kita ini untuk pergi ke Piala Dunia kan. Tapi mungkin itu merupakan angan-angan. Tetapi realitinya telah ada di sini. Mereka telah pun menunjukkan hasil apabila mereka berjaya ke pentas Piala Dunia 2021. Jadi bagaimana permainan itu nanti? Ketika Piala Dunia itu, kita akan bermain dengan beberapa pasukan di sana? Di Piala Dunia nanti mungkin ada dalam 32 pasukan daripada seluruh dunia akan menyertai Piala Dunia pada Januari 2021 nanti. Malaysia sudah tidak perlu melalui qualifier seperti pasukan lain kerana berjaya menjuarai Piala Asia. Ya. Jadi kita orang dah dapat slot automatik untuk ke Piala Dunia sebelum tim lain menyertainya lagi. Tahniah ya, mengalahkan UAE 2-0 tu. Syahidan pula, Syahidan. Kita tahu kalau nak main game ni kan, nak main FIFA ni sebenarnya perlu ada skill. Betul. Kan. Jadi bagaimana Syahidan nak belajar skill ni? Adakah dengan cara bermain banyak kali, beberapa jam mendapat skill tersebut ataupun belajar dekat YouTube ke atau bagaimana? Tidak juga. Seperti mana yang Mustafa kata tadi, kita orang main sekumpulan. Contoh saya pergi ke Shah Alam untuk bermain dengan kawan-kawan. So kami training di situ lah. So macam mana nak buat skill ni. Tapi sebenarnya kalau main pro club ni lebih kepada main simple lah. Sebagai centre back kita main simple je, tak ada skill-skill banyak pun. Okey, dengan ceritanya Zakwan merupakan striker yang menjadikan gol kemenangan untuk pasukan Malaysia. Jadi mungkin berceritakan perasaan waktu ketika itu, sebab awak ni kiranya macam mewakili Malaysia tau. Macam mana perasaan waktu ketika itu? Kira nervous juga sebab ni first time call up saya untuk national team. And so far alhamdulillah dapat adapt dengan gameplay teammate. And saya punya partner pun Imran Din banyak juga membantu saya dengan assist yang brilliant lah orang boleh katakan. And alhamdulillah rezeki dapat champion Asian Cup. Wow, alhamdulillah. Jadi macam mana? Okey, contohlah kalau misalnya kata pemain yang betul-betul di dalam dunia realiti, pemain tersebut dibayar gaji lah kan. Kalau misalnya kata Zakwan sendiri menjadikan gol, boleh kita kategorikan sebagai pemenang kasut emas lah, menjadikan banyak gol. Jadi pemahaman Zakwan sendiri dalam sukan ni bagaimana? Pengiktirafan untuk Zakwan sendiri bagaimana? Saya sebenarnya kalau main untuk e-sport ni saya macam tak kisah sangat untuk pengiktirafan sebab saya bermain memang untuk negara dan saya tak mengharapkan apa-apa let's say macam anugerah ataupun apa-apa yang inilah sebab saya memang ikhlas main untuk Malaysia. Ya, itulah dia. Jadi bagaimana nak memupuk kata orang tu semangat untuk kita ni menjadi salah seorang daripada pemain e-sukan ni sendiri? Sebenarnya e-sukan ni mempunyai masa depan. Pada saya e-sukan ni saya start mula main FIFA bermula tahun 2013 dan tahun ke tahun saya tengok perkembangan e-sukan ni, FIFA ni makin bagus. Sekarang ada banyak tournament yang memberi prize pool sehingga 20-30 ribu kepada pemenang. Maksudnya kalau kita dapat champion, kita dapat mungkin dalam 10 ribu, 15 ribu dan benda tu
berlaku dengan sangat kerap event-event besar yang menganjurkan tournament FIFA ni. Jadi saya nampak tahun ke tahun akan lebih banyak tournament yang lagi besar akan dipertandingkan di Malaysia dan seluruh dunia. Betul. Kita harapkan juga akan ada lapisan masyarakat Malaysia sebenarnya yang boleh menjadi pelapis lah untuk sukan e-sukan ni. Mungkin kalian berempat merupakan pelopor dalam bidang e-sukan ni. Mungkin suatu hari nanti kita boleh menjadi salah seorang daripada mereka. Jadi saya mewakili semua yang ada kat sini mengucapkan tahniah. Awak mewakili Malaysia, ya. Saya ucapkan all the best nanti dalam pertandingan Piala Dunia 2021 dan saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Syahidan Zulkifli, Muhammad Muzaffar Zuhair Mustafa, Muhammad Zakwan Saidan dan Amirul Ashraf Hassan Nordin, dan insya-Allah nanti bolehlah jadi seperti Boras Legend dan juga Huge Gorilla. Betul? Nampak tak? Okey, baik. Terima kasih kalian berempat. All the best nanti. Okey, kita nak berhenti bereaksi seketika. Sekali nanti kita nak bergelek-gelek bersama dengan Evelina sebentar lagi. Semuanya dalam Malaysia hari ini. Cerita padaku, mengapa wajahmu seakan sembunyikan sesuatu? Mengapa bersedih? Apa harus ku lakukan untuk kau kembali senyum? Andai mampu ku membaca hati, akan ku sembuh semua rasa itu. Sukarnya ku melihatmu sendiri menahan pedih. Biar aku menghapus dukamu, agar engkau tahu aku selalu untukmu. Sukarnya ku melihatmu sendiri menahan pedih. Biar aku menghapus dukamu, agar engkau tahu aku selalu untukmu. Agar engkau tahu aku selalu untukmu. Melihatmu menahan pedih. Agar engkau tahu aku selalu untukmu. Amelina. Takut tersebut nama orang lain sebab tiba-tiba lagu balada kan. Tadi awal tu kan saya cakap kita bersama dengan Evelina yang akan bergelik. Rupanya silap. Tak ada bergelik dah sekarang. Belum lagi. Oh, ada juga nanti. Okey, pertaruhan terbaru balada yang selepas 27 tahun dalam industri dikenali Amelina Dangdut. Kan tiba-tiba selit pula balada. Apa cerita sebenarnya? Sebenarnya saja nak kata orang itu mula-mula rasa ini percubaan berani mati Kak Long lah. Yelah, sebab betul. memang rata-rata orang dah mengenali Kak Long dengan
panggilan Ratu Dangdut Malaysia lah, whatever apa semua. Tapi ini bukan apa. Ini kira maknanya Kak Long nak bagi hadiah kepada peminat-peminat Kak Long yang dulu Kak Long pernah menyertai satu reality TV show kan. So dekat situ mereka dan Kak Long juga nampak yang Kak Long boleh rupanya. Boleh sangat. Sebab yelah, masa itulah baru kita explore kan yang sebenarnya boleh nyanyi lagu balada. Sebelum ni tak pernah terfikir langsung. 27 tahun dalam industri tu tak pernah sekali pun. Tapi sebenarnya sebelum Kak Long jadi penyanyi pun, macam kita memang tahu kan, masuk bertanding je kita akan kata nyanyikan lagu-lagu pop, ballad apa semua. Tak pernah terfikir nak nyanyi lagu dangdut. So macam Kak Long ni macam jadi testimonial untuk irama dangdut pada masa tu. Janjinya kalau tak laku aku buat album pop lah. Alhamdulillah pula laku. Meletup pula tu sampai dia gelar ratu. Kira Kak Long terus kalau mungkin rezeki Kak Long dengan dangdut gitu. Yalah, Jadi betul-betul. lepas ni mungkin ada perancangan nak teruskan ballad ke ataupun dah tak nak lagi dah nyanyi dangdut. Dangdut itu sayang lah. Jadi Kak Long kira maknanya sebenarnya mengisi kekosongan sementara Kak Long yang akan datang ni single dangdut. So sebelum ni tu hari single dangdut Kak Long Janda Anak Enam. Lepas tu sementara menunggu waktu yang kata untuk single yang akan datang tu Kak Long pantailah satu lagu pop ballad gitu kan. Pilih-pilih. Berapa lama yang mengambil keputusan untuk betul-betul berada dalam track balada pula? Kak Long sebenarnya benda tu macam tiba-tiba Kak Long dengar lagu ni. Lagu ni adalah ciptaan Apple Roza drama band. So Kak Long dengar sedaplah lagu ni. So Kak Long rasa macam nak cubalah. Dia rasa macam aku boleh bawa lagu ni gitulah mula-mula tak. Boleh bawa. Memang boleh. Memang boleh. Hari ni live okey dia sampai pagi-pagi suara dia. Itulah berat badan pun turun sebab lagu ni. Sebab lagu ni ke sebab apa? Sebab menjerit kan. Ke sebab video klip nak digandingkan dengan jejaka X-Men Malaysia kita. Itulah masalah. Terpaksalah kurus sebab dia nanti kalau kita tak kurus tak sama balance. Kan? Okey, pemilihan Syam Bisa dalam video klip ini memang dah dirancang awal. Tak, sebenarnya pada awal dia Kak Long nak buat video klip tu dengan anak. Nak cerita tentang sebenarnya lagu Ada Untuk Umur tu. Umur tu kata orang pengalaman Kak Long sendiri. Kita ibu tunggal dan kita ketua keluarga. So bila perkataan Ada Untuk Umur tu macam sinonim sangat dengan Along dah. So bila anak-anak sesiapa pun yang kata orang yang di bawah tanggungan Along akan bila macam mana ni Mami, macam mana ni? So Kak Long dia akan relax. Mami ada. Walaupun benda tu macam apa, tapi untuk meyakinkan dia orang kita kena satu perkataan Mami ada. Maksudnya aku ada untukmu. Dengan cerita sekarang macam dah ada someone yang special, betul kan? Siapakah ahli perniagaan itu? Nak share lah. Jodoh itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tiba. Alah, statement safe sangat. Okey, tak apalah. Kita harapkan yang terbaik lah kan. Pastinya setiap orang tu inginkan pengakhiran hidupnya yang paling penting sekali kan. Kita harapkan yang terbaik untuk kita doakan maju jaya lah untuk Kak Long sebab kita tahu Kak Long dalam bidang ni tahun 94 94 lepas tu lepas tu pernah berhenti kejap 15 tahun menyepi. Lepas tu saya ingatkan comeback 15 tahun tu nyanyi lagu balada. Tak, dangdut balik sekali bawa balada ya. Kak Long rasa macam usia. Kak Long nak apa kata orang nak kata orang seimbangkan sebab kita pun dah usia-usia macam gini kan kena relax kalau bergelek je penat dek kita sakit habis lantai dah. Habis dah ni. Tapi itulah seorang ibu membesarkan 6 orang anak. 6 orang anak 6 orang anak yang pastinya sangat-sangat mencabarlah di dunia sekarang ni, tinggal di bandar ni dan sebagainya. Apa yang dilakukan macam balance kan, lebih lagi kita menghadapi PKP kan, berapa bulan tak ada job dan sebagainya. Fahamlah orang industri dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Kak Long sendiri? Sebenarnya alhamdulillah sebabnya Kak Long ni seorang yang sangat berjimat cermat. Waktu sebelum PKP tu memang target Kak Long comeback adalah cari rezeki. So Kak Long bila rezeki tu dapat Kak Long rasa macam tak membazirkan ke arah yang bukan-bukan lah. So more to family, more to anak-anak. Kalau ada simpan sikit, kan. Jadi bila time PKP tu
Kak Long rasa macam alhamdulillah aku ada nyimpan dulu. So kikir sikit lah. Kikir sikit-sikit. Tapi dalam masa tu juga barulah terfikir nak berniaga apa semua. So Along cuba jugalah dalam PKP tu Along buat satu produk Along sendiri, Banjimat roll, kek, maknanya makanan lah. Barang apa macam kek ke semua. Dekat situ laku alhamdulillah lah. So Along rasa macam rezeki anak gitu kan. Tak? Ada je lah rezeki tu kan. Ada. InsyaAllah. Okey, besarkan seorang Jangan yang tunggal ni. risau. Betul. Semangat lah. Kak Long bagi semangat sebenarnya dekat ibu-ibu tunggal di luar sana. Ibu tunggal jangan mengalah, jangan apa. Rezeki Allah tu sentiasa ada. Once kita ada anak-anak, kadang-kadang rezeki tu bagi Kak Long rasa macam bukan rezeki kita tau. Sebenarnya rezeki anak-anak ni. Kita dah rasa macam dah lewat dah. So anak-anak ni lah yang kata bila kita pandang dia orang rasa macam ya Allah. Faham tak? Allah bagilah aku rezeki ni macam ni. Jadi ada jalan lah. InsyaAllah. Yang paling besar umur berapa Kak Long? Paling besar 19. 19. Besar dah. Dah bujang lah. Yang last kali? 11. Oh, So Kak Long dah boleh anak-anak dara. Boleh buat menantu dah. Nak tanya ni. Okey, kalau kepada penonton kita yang mungkin rindukan lagu-lagu dangdut Kak Long, ada perancangan, ada single baru ke bila? Ya, dalam apa yang manajemen katalah, manajemen Kak Long kata, mungkin ujung tahun sebenarnya Kak Long mengidamkan untuk buat mini album. So dalam tu nanti akan dikompilkan beberapa lagu single Kak Long yang selama Kak Long comeback ni, dan juga lagu-lagu lama yang dibaharukan muzik dia. Mana tahu TikTok. Okey, tak apa. Kita harapkan yang terbaik pastinya insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Melina bersama dengan kita pada hari ini. Pertaruhan yang terbaru ada untukmu. Jangan lupa untuk semua dah ada platform Ya, di ada platform di kalau di digital? YouTube channel tu ada di Nova Music. Dan itulah kira maknanya kalau boleh pergilah dengarkan. Kadang-kadang selalu Video dengar klip tu ada makin ni. sedap. Kan? Video Cantik video klipnya. macam gini. Okey. Terima kasih banyak-banyak Kak Long Melina. Terima kasih juga kepada anda semua mengikuti kami 1 jam 30 minit ya. Esok kita ada Hari Pahlawan bersempena dengan bulan kemerdekaan ni. Jadi dan esok merupakan Hari Pahlawan, kita nak buat satu episod yang paling istimewa untuk anda semua. InsyaAllah perkongsian esok cukup istimewa buat anda. Tujuannya adalah untuk kita memperingati pejuang-pejuang kemerdekaan yang suatu ketika dahulu ya. Jadi jangan lupa untuk anda saksikan Istimewa Esok Malaysia Hari ini bersempena dengan Hari Pahlawan. Kita tinggalkan anda dengan Amelina, Janda Anak Enam. Okey. Telah kuputuskan aku untuk sudah, telah kuputuskan untuk perpisahan. Hati takkan dapat untuk dipaksakan, jiwa takkan dapat untuk disatukan. Ingat-ingat dulu kau menghina diriku, ingat-ingat dulu kau merendahkan. Mungkin kini kesabaran telah hilang, mungkin kini saatnya ku berpisah.
korbankan.